Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada risalah Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang ketiga, iaitu penetapan ataupun manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam masalah tauhid. Dan tauhid yang pertama yang dibahaskan ialah tauhid uluhiyah. Di bawah tauhid uluhiyah ni ada 9 perkara yang dibawa oleh penulis untuk tengok sejauh mana pandangan cara Imam Syafi'i berinteraksi dengan tauhid uluhiyah. Dan kita berada pada perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh perbahasan kita pada malam ni ialah pada muka surat 321, iaitu beberapa lafaz yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, iaitu percakapan yang keluar daripada mulut kita walaupun nampak macam biasa, tapi percakapan itu ataupun pertuturan itu rupa-rupanya ada masalah. Dan masalahnya ialah boleh mencederakan akidah kita, khususnya akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah ni ialah mengesakan Allah Azza wa Jal pada zatnya sahaja yang berhak untuk diibadahi. Kita mengesakan dialah Tuhan yang berhak diibadahi, tiada pihak lain yang layak diibadahi padanya ataupun dimuliakan, disembah dengan sembahan-sembahan yang khusus. Itu semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok muka surat 321, apakah lafaz-lafaz, percakapan-percakapan, pertuturan-pertuturan yang boleh memberi kesan kepada tauhid kalau kita ucapkan, ataupun mudah katanya benda tu salah. Kita tengok dalam buku ni dia sebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ucapan makruh yang disampaikan baik dalam khutbah maupun yang lainnya. Maknanya percakapan-percakapan yang keluar daripada satu orang, sama ada orang tu ialah orang yang merupakan penceramah, orang yang bercakap, pengkhutbah ataupun khatib, ataupun percakapan perbualan dengan kawan-kawan. Dia kata beliau menyebutkan satu riwayat dengan sanad yang sampai kepada Adi bin Hatim. Ia bercerita, Adi bin Hatim ni ialah salah seorang daripada sahabat. Dia kata khataba rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Adi bin Hatim, satu hari ada satu orang lelaki telah berkhutbah dekat dengan Nabi. Hadis ni kalau kita tengok telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Jumu'ah. Kitab Al-Jumu'ah ni ialah kitab berkaitan dengan salat Jumaat, kaifiat-kaifiat yang berkaitan dengan hari Jumaat lah, salat Jumaat dan hari Jumaat. Khataba rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari ada satu orang berkhutbah dekat dengan Nabi dan dia telah sebut dalam khutbah dia.
Dalam hadis ni kita boleh tengok yang berkhutbah itu bukanlah selalunya Nabi bila mana salat Jumaat. Yang mengimamkan salat Jumaat itu Nabi, tapi yang berkhutbah tu ada waktu dan keadaan orang lain yang khutbah. Nah, itu biasa. Maknanya boleh berlaku pertukaran, ataupun tak semestinya yang jadi khatib mesti kena jadi imam. Tak semestinya. Okay. Jadi orang lain yang jadi khatib hari itu, orang lain yang berkhutbah. Antara isi khutbahnya ataupun antara benda yang dia sebut dalam khutbah dia ialah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad arsyada wa man ya'sihima faqad ghawa. Maksud dia kalau kita tengok pada muka surat yang ke-322, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya bererti ia mendapat petunjuk, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya bererti ia telah celaka. Itu khutbah yang disebut oleh satu orang lelaki. Lelaki ni sahabat Nabi lah, cuma tak disebut nama dia siapa. Dia telah sebut perkataan itu secara umum sebelum pada kita baca habis hadis ni. Perkataan tu tak ada apa-apa pun kalau tengok daripada teksnya ataupun daripada literalnya, daripada bahasanya. Faqala Rasulullah, tapi yang menariknya dalam hadis ni, Nabi kata, Nabi respon kepada lelaki yang sedang berkhutbah tu. Nabi kata, uskut fabi'sal khatibu anta. Diam kamu, seburuk-buruk khatib ialah kamu. Kena terus. Kat mana salah dia? Okay. Kemudian kita tengok Nabi kata apa? Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak kata je, tapi dia pun betul lah kat mana yang salah tu. Kemudian Nabi pun sambung lagi apa yang Nabi nak cakap. Yang ni Nabi nak perbetul balik. Nabi kata, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa wala taqul wa man ya'sihima. Maksud dia, Nabi perbetulkan balik khutbah kawan ini. Nabi kata yang betulnya katakanlah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia mendapat petunjuk, dan sesiapa yang melanggar, melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasul, langgar perintah, faqad ghawa, dia telah tergelincir ataupun dia telah mengeluarkan diri dia daripada jalan kebenaran. Jangan disebut perkataan wa man ya'sihima, sesiapa yang bermaksiat kepada keduanya, iaitu Allah dan Rasul. Cukup sebut man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Ucapan yang disebut oleh khatib yang salah tu, dia sebut apa? Dia sebut wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia tak sebut wa man ya'sillaha wa rasulahu, tapi dia sebut wa man ya'sihima faqad ghawa. Apa beza antara dua perkataan ini? Dari segi terjemahan bahasa Melayu kita akan tengok tak ada beza, okey je. Tapi dari segi bahasa Arab, sebab tu kita kena tengok dia dan timbang dia dari segi bahasa Arab. Apa yang tak kena pada perkataan wa man ya'sihima? Yang ni orang yang ada buku dia boleh nampak lah. Yang tak ada buku dia tak nampak, dia kelam lah sikit. Okey. Wa man ya'sihima maksud dia apa? Wa man ya'sihima, sesiapa yang memaksiatkan dirinya, iaitu menjatuhkan diri dia ke dalam maksiat. Dalam erti kata lain, dia langgar perintah Allah dan Rasul. Itu terjemahan bahasa Melayu. Saya cuba nak cari perkataan apa nak bagi nampak faham. Sebab dia hanya boleh faham bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab. Paling-paling kurang dia belajar dhamir tu apa. Dhamir ni apa dia? Kata ganti nama. Huwa, huma, hum tu. Orang belajar bahasa Arab sikit-sikit dia boleh nampak lah yang ni. Okay. Perkataan ya'sihima bermaksud jangan dan sesiapa yang melakukan maksiat pada keduanya. Apa tak kena pada perkataan dia? Perkataan dia ialah menyamatarafkan Allah dan Rasul. Itu yang tak kena dia. Nabi tak suka lelaki ni, dia telah sebut perkataan ni
perkataan ini berupa penyamaan taraf antara Allah dan Rasul. Sedangkan Allah lagi atas, Rasul bawah. Rasul tu makhluk dia. Walaupun dia manusia yang istimewa, tapi dia tetap bawah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh bayang, bendanya sikit je, clash dia tu tak banyak, tapi Nabi kata pada lelaki ni, uskut, diam, fabi'sal khatibu anta, kamu ni seburuk-buruk khatib, jangan sebut macam ni. Maknanya apa yang kamu sebut tu tak elok. Walaupun dari segi luarannya tidak ada apa-apa yang hakikatnya boleh trigger ataupun boleh mengubah kefahaman orang, khususnya kita orang Melayu yang baca terjemahan ni lah. Tapi bagi orang Arab pada waktu tu yang tak tercemar bahasa dia, yang masih lagi bercakap dengan laras bahasa yang baik, mereka sebahagiannya mungkin faham Allah dan Rasul tu sama taraf. Sebab tu Nabi suruh sebut sama, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Jangan sebut wa man ya'sihima, sebut Allah dan Rasul juga balik sekali lagi. Dia hanya kesilapan pada perkataan ya'sihima tu saja. Walaupun dalam isu ni ada sebahagian para ulama yang mutaakhir tak ambil berat sangat isu ni. Bukan benda yang orang kata apa terlalu besar sangat impak dia ataupun kesan dia. Dari segi ma'al, dari segi implikasi dia terhadap orang yang dengar, tambah-tambah orang yang ajam, bukan orang Arab, tak ada apa sangat problem ni. Sebab siapa yang taat Allah dan Rasul, dia dapat hidayah. Siapa yang ingkar Allah dan Rasul, dia akan celaka. Umum je. Tapi betapa Nabi nak jaga unsur, elemen dan juga tonggak kepada tauhid uluhiyah ni. Jangan ada perkataan yang orang boleh salah faham. Jangan ada perkataan yang boleh menyebabkan berlakunya kesamaran, boleh berlakunya syubuhat, istilah dia. Maknanya ada benda orang boleh petikai situ, ada benda orang boleh terfikir. Sebab waswas syaitan, dia bukan hanya waswas aku basuh muka tadi 3 kali ke 2 kali, itu serendah-rendah waswas. Dia ada waswas yang lagi tinggi lagi. Dengar perkataan ni, dia boleh terfikir, oh rupanya Allah dan Rasul tu sama taraf, sama hebat. Kita mungkin tak kena lah waswas ni sebab kita tak bercakap dengan bahasa ni, kita pun tidak menuntut dengan bahasa itu. Jadi kita tak rasalah apa problem pada perkataan ni. Tapi ia sudah problem. Okey, kita tengok apa yang Imam Asy-Syafi'i sebut pada muka surat 322. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, oleh kerana itu kami berkata, maka engkau boleh berkata, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, bererti ia celaka. Sebab engkau memufradkan, iaitu memisahkan kata maksiat kepada Allah dan kata Rasulnya adalah ucapan baru. Maksud dia apa? Kalau ya'sihima, menyamatarafkan Allah dan Rasul. Tapi kalau sebut wa may ya'sillaha wa rasulahu, orang yang belajar bahasa Arab pun dia akan tahu waw itu akan menjadi waw istinaf. Dia akan menjadi satu pernyataan baru, ayat baru. Wa man ya'sillah, satu ayat, wa rasuluhu, ayat lain pula. Ini orang baca bahasa Arab dia akan nampaklah beza dia tu. Okey. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kenapa Nabi bersungguh benar nak jaga benda ni? Sebab ianya memang ada unsur penyama tarafan. Sama taraf Allah dan Rasul. Tuan-tuan boleh bayang, benda ni sikit je. Apatah lagi orang yang bercakap lebih lajak lagi daripada perkataan ini. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, hari ni ada orang buat satu hantaran. Orang ni orang yang terkenal lah, terkenal dengan sesuatu yang kontroversi. Selalunya keluar daripada dia kontroversi. Dia tulis satu hantaran, sama ada hantaran tu Facebook ke, Twitter ke, saya tak pasti. Cuma dia tulis lebih kurang, dia kata sebagai seorang liberal, bagi saya tiada masalah orang yang bukan Islam boleh ada kelayakan masuk syurga juga. Bagi orang Islam yang nak kata orang kafir ni semuanya ke neraka, terpulang. Yang ni lagi dahsyat lah daripada yang tadi tu. Yang tadi tu,
Yang Nabi tegur khatib tu hanya sebut silap sikit je. Dia taklah silap secara jelas. Technically orang yang belajar akan nampak silap dia. Tapi kalau orang ajam, kita yang bukan Arab, ataupun orang yang tak tahu tata bahasa Arab, walaupun dia orang Arab, dia tak rasa problem benda perkataan tu. Itu pun Nabi jaga dah. Apatah lagi orang yang kata syurga ni orang kafir pun boleh masuk. Bukan orang Islam je. Orang Islam yang nak kata orang kafir tak boleh masuk, kod sekati dia lah, tapi saya liberal. Kita tak ada masalah dengan dia nak jadi liberal tu. Tapi dengan sebab hantaran tu umum dan keadaan masyarakat sekarang, hatta orang Islam sendiri pun pengetahuan agama dia yang asas pun tak kuat, hantaran-hantaran seperti ini mampu memberi gambaran yang tidak baik kepada wajah asal syariat itu. Kita kena tahu isu syurga dan neraka ni benda gaib. Ini yang kita belajar dalam akidah. Ia benda gaib. Okay. Dan bila mana sampai dan masuk pada perbahasan benda gaib, kita kena tahu dan kita kena sedar, kita tak boleh bercakap pada bentuk andaian, melainkan kita kena ada satu evidence, bukti benda gaib itu ada penjelasan daripada pihak yang berautoriti. Siapa dia? Allah dan Rasul. Syurga neraka dua makhluk Tuhan, yang mentadbir urusnya pun Allah Ta'ala sendiri, yang meletakkan ahli kepada syurga pun Allah Ta'ala, yang meletakkan ahli kepada neraka pun Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat syurga dan neraka itu seperti kita yang ada shareholder dalam syurga tu. Kita tak boleh buat syurga ni saya buat juga 20% infrastruktur dalam dia. Ni bukan Cuping Valley punya projek. Ni bukan wakaf-wakaf bas tu saya duk buat. Tu tak apalah kita boleh kata orang kafir pun kita bagilah masuk. Itu tak apa. Itu bab dunia. Tapi syurga kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab dia tak faham konsep orang kafir itu seperti apa. Sebab dia pun dah kata dia Islam liberal. Tak salah. Dia seorang nak pegang pandangan tu tak apa. Tapi kerana tulisan dia, sebahagian orang Islam yang tak tahu nak pergi mana, ataupun orang-orang Islam yang tak tahu apa, tiba-tiba tersetuju dengan penulisan dia yang macam tu, itu yang bahaya. Dia seorang tak apa. Kita tak risau pada dia. Kita risau pada orang yang membaca, orang-orang muda yang mungkin free thinker, yang mungkin pemikiran dia nak bebas. Sebab perkataan liberal tu maksudnya bebas. Semua nak bebas. Semua nak mendapat hak masing-masing, walaupun cakap benda tak betul. Saya nak sebut sini ialah, kalau perkataan ini diucapkan pada zaman Nabi, lagi-lagi besarlah orang kata apa, marah Nabi ataupun tak setujunya Nabi terhadap perkataan tu. Sebab kita kena tahu, macam saya sebut tadi, syurga ialah hak eksklusif Allah Ta'ala. Dialah yang meletakkan ahlinya. Kita tak tahu. Cuma yang kita tahu, banyak ayat Quran sebut syurga ni tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang baik. La yadkhulul jannatu illa at-tayyibin. Itu dia disebut dalam hadis. At-tayyibin siapa? At-tayyibin tu para ulama sebut banyak pandangan. Antaranya ialah taba aqwaluhu, orang yang elok perkataannya. Taba imanuhu, orang yang elok kepercayaannya. Orang yang elok perbuatannya. Orang kafir walaupun dia baik, dia satu orang yang buat kerja humanity, kemanusiaan, dia bantu orang, dia tak pernah memusuhi orang Islam, tapi dia tidak menyembah Allah Ta'ala, selama-lamanya dia tidak akan mendapat hak kelayakan untuk memasuki syurga. Itu benda yang dah valid, Quran pun sebut. Ini benda yang kita kena faham. Sebab tu analogi mudah yang saya boleh beri kepada tuan-tuan dan puan-puan, satu orang dia bekerja di satu tempat, dia tak masuk bekerja di tempat yang dia kena kerja tu, dia pergi kerja dekat tempat orang lain. Dia pergi kerja dekat tempat orang lain, dia masuk awal, patutnya masuk 8.30, pukul 8 dah sampai. Lepas tu dia balik pun lewat, patut balik 5.30, pukul 5.45 baru dia balik. Semua kerja dia buat, semua dia tapau. Tapi dia kerja tu di syarikat yang dia tak dilantik pun jadi pekerja situ. Dia kerja situ, tak ada orang lantik pun dia. Tiba-tiba datang, tiba-tiba buat kerja, tiba-tiba print surat, tiba-tiba pergi naik buat urusan semua. Di mata syarikat
yang menerima pekerja yang tak dilantik ni, baguslah. Dia ni tak tahu datang pada mana, tapi legalah dia ada. Sebab dia ada ni, orang-orang yang malas kerja pun tanggung oleh dia. Di syarikat yang dia patut bekerja, dia digelar sebagai apa? Dia digelar sebagai pekerja yang tak bertanggungjawab lah. Di syarikat yang ni dia memang nampak hebat. Sebab tu benda ni kita kena faham. Sebahagian orang kafir yang baik, orang Islam kita pun keliru. Takkanlah orang kafir yang baik macam ni takkan masuk syurga. Itu bukan isu dia. Dia memang baik di mata kita lah. Tapi pada perhitungan Tuhan, pada isu ketauhidan, pada isu kesyirikan, dia tidak seperti mana yang disebutkan tu. Dia teruk. Dia bukan orang yang bagus. Dia bukan manusia yang bagus seperti mana yang Tuhan suruh dia buat. Tuhan tak suruh dia sembah berhala, tapi dia sembah berhala. Yang isu dia baik dengan orang, yang isu dia tolong orang, dia lagi laju pada orang Islam, itu isu urusan sesama manusia. Ini supaya kita tidak tertukar. Sebab kita di dunia ni pun, kalau orang yang tak dilantik tiba-tiba buat kerja, memang kita akan kata dia baik. Tapi di tempat yang dia sepatutnya buat, tak sepatutnya kita kata dia baik. Ataupun contoh mudah saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu orang lelaki, dia kahwin, dia ada isteri, dia ada anak. Dia tak peduli isteri dia tak peduli anak dia. Dia tak pernah tanya cukup ke makan, cukup ke duit belanja, tak pernah tanya. Tapi di mata kawan-kawan dia baik. Sebab sebelum pukul 7 lagi dah mesej dalam grup kawan, jom sarapan aku belanja. Di mata kawan-kawan dia baik. Tapi di mata isteri dialah suami paling mangkak sekali. Sebab dia tak jalan tanggungjawab dia. Isu suami lain, isu dia sebagai seorang kawan yang baik, isu lain. Ini benda yang orang kena faham. Okay. Sebab tu kalau dia nak buat syurga tu seperti yang dia faham, itu pahaman dia lah. Tapi seperti mana yang kita tahu dalam Al-Quran, seperti mana yang kita tahu dalam hadis, syurga bukan macam tu urusannya. Syurga itu perlukan kepada tauhid. Syurga itu perlukan kepada orang yang menjelaskan ketauhidan dia. Tak boleh kata orang yang baik pun boleh masuk. Kita boleh buat dakwaan, orang boleh cakap apa yang dia nak cakap, tapi ianya tetap salah, dan itu bukan daripada asas Islam. Okay. Cuma saya nak sebut je lah, sebab dia menampakkan diri dia sebagai seorang Muslim, dia tak menampakkan diri dia sebagai orang bukan Islam. Jadi bila mana dia sebut dan dia tulis macam tu, orang akan nampak dia sebagai orang Islam, terutamanya orang bukan Islam. Orang akan nampak dia, okey je orang Islam. Ada je orang Islam yang kata orang kafir boleh masuk syurga. Itu di mata orang kafir. Tapi di mata hakikatnya syariat Islam, dia tak sepatutnya macam tu. Okay. Jadi pada poin yang kita nak sebut ni, tuan-tuan puan-puan bayangkan, Nabi silap sebut sikit je, Nabi kata ini seburuk-buruk khutbah. Kita andaikanlah Nabi hidup zaman sekarang dan Nabi baca status tu, Nabi kata bagus dia ni, dah lah pakai tudung. Nabi takkan kata macam tu. Nabi akan kata teruk dia ni, dia tak boleh buat syurga macam portion dia. Okay. Walaupun dia baik, dia pun perjuangkan benda-benda yang baik, dia selalu mengangkat isu-isu kemanusiaan. Okay. Itu isu lain. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi contoh yang di bawah sini. Muka surat 322 lagi, perenggan yang ketiga. Imam Asy-Syafi'i berkata, seorang pria, seorang lelaki pernah berkata, wahai Rasulullah, masya Allah wa syi'ta, iaitu atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya, apakah Allah dan aku dua hal yang serupa? Seorang lelaki sahabat, dia sebut depan Nabi, masya Allah wa syi'ta, apa yang Tuhan nak dan apa yang kamu nak wahai Rasul. Nabi kata, adakah kamu menganggap aku dan Allah itu sama taraf? Nabi terus, orang kata apa, bangkang perkataan yang dia sebut. Katakanlah, Nabi ajar balik yang betul, katakanlah masya Allah thumma syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Jangan kehendak Allah dan kehendak engkau, sebab ianya ialah penyama tarafan antara Allah dan Rasul. Maknanya benda ni biasa, hanya beza satu perkataan saja, tapi dia boleh memberi kesan kepada tauhid ataupun akidah. Imam Asy-Syafi'i berkata, mengawali al-masyiah, iaitu kehendak, berbeza dengan maksiat.
mematuhi Rasul atau membangkang kepadanya berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah dan pembangkangan kepadanya lantaran ketaatan dan kemaksiatan dinyatakan dalam nas yang mewajibkan ketaatan kepadanya. Poin dia nak sebut sini ialah dalam isu mentaati Allah dan Rasul ataupun mengingkari Allah dan Rasul, dan juga membahaskan tentang kehendak Allah dan Rasul, jangan sampai kita terucap perkataan yang ada unsur penyama tarafan. Cuma kita orang Melayu ni tak akan sampailah pada tahap ni. Tak akan sampai pada tahap ni sebab kita tak bercakap bukan dengan bahasa Arab. Kita tak sampai tahap ni, kita pergi tahap lebih lagi macam tadilah. Dia tak sampai tahap ni, kita pergi tahap lebih lagi, iaitu syurga ni orang kafir boleh masuk. Itu dahsyat lagi. Arab pun tak cakap. Okey. Cuma nak katanya ialah ini ialah bentuk-bentuk kegelinciran lidah. Sikit je. Dia tak banyak pun. Tapi dia sudah mampu memberi kesan kepada akidah satu orang tu. Terus pada muka surat 324. Kita tengok apa lagi yang dia sebut sini. Yang bawah tu, Syekh Sulaiman, perenggan yang bawah, yang tengah tu, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkomentar setelah menyebutkan jawapan ini adalah jawapan yang sangat tepat. Hadis tentang khutbahnya seorang lelaki di hadapan Rasulullah itu harus difahami bahawa perintah Rasul tersebut dalam rangka membimbing kita untuk kebaikan dan berakhlak mulia. Sementara hadis ini menunjukkan kepada kebolehannya dan dijelaskan dengan ringkas. Maknanya kalau kita tengok dalam penerangan poin yang kedua yang dia sebut sini, dia kata bila mana Nabi tegur satu orang lelaki yang berkhutbah depan Nabi, bila mana dia sebut siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah celaka. Wa man ya'sihima, sesiapa yang bermaksiat kepada Allah dan kedua-duanya, Allah dan Rasul, dia telah celaka. Ini ialah bab daripada adab, beradab dan berakhlak dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia keliru dan dia silap faham. Dia hanya nampak beradab dan berakhlak ni dengan manusia, tapi beradab dan berakhlak dengan Allah dan Rasul dia terlupa. Dengan orang dia cakap lembut, pijak semut tak mati, semut pijak dia pula mati. Okey, nak katanya lembutnya dia tu. Okey, tapi bila mana bab-bab akidah, nak minta dengan orang-orang ni boleh atau tak? Boleh. Nak pergi berdoa dengan tempat ni okey ke tak? Okey, tak ada masalah. Itu tak berakhlak dengan Allah. Sebab Allah dah kata dan Nabi pun dah sebut, tidak ada yang boleh memberi mudarat, tidak ada yang boleh memberi manfaat melainkan daripada Allah Ta'ala. Maknanya tak bolehlah kita minta pada benda-benda lain. Saya bukan nak bahas tentang isu tawassul ke istighatsah, itu dah kita lalu pada bab-bab sebelum ni. Cuma nak katanya antara benda yang orang silap faham, yang orang kadang-kadang dia prioritikan, dia dengan orang kena beradab, dia dengan Tuhan dia langgar selanggar-langgarnya nas. Nas kata tak boleh, tak boleh buat macam tu, tapi dia cari ruang mana akhirnya bagilah kata boleh. Itu ialah bentuk tidak berakhlak ataupun tidak beradab dengan nas. Mungkin manusia dia nampak beradab dengan manusia dengan sebab manusia tu dia nampak orang, dia berinteraksi dengan orang, dia nampak orang yang dia nak berakhlak tu. Tapi dengan Allah dia tak nampak, sebab Allah tu tak nampak di mata kita. Dan kita umat akhir zaman ni, Rasul pun tak ada, dah meninggal dah. Itu mungkin antara sebab orang nampak benda ni mudah, orang nampak benda ni tak berat, tak utama, sedangkan dia lebih utama sebelum daripada membahas tentang isu berakhlak sesama makhluk. Okay. Kita tengok kesimpulan muka surat 325 yang dalam kotak warna kelabu tu. Seorang mukmin haruslah berhati-hati dalam beragama dan berakidah. Ia harus menghindari dari setiap sesuatu yang mengandung syubhat. Syubhat ni maksudnya kesamaran ataupun benda-benda ragu, bercakap tak jelas, penerangan-penerangan yang ada benda-benda yang pelik. Apa yang dia sebut, dia macam berlawanan dengan tonggak-tonggak asas dalam agama. Okay. Inilah yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Contohnya adalah ucapan atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Orang pernah sebut pada Nabi, kehendak Allah dan kehendak, menyamatarafkan. Dan tu, perkataan dan tu tak boleh, kena sebut kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Dia hanya penggunaan perkataan, tapi ia sudah besar untuk aspek
tauhid uluhiyah tu. Okey. Ucapan ini dilarang oleh nas syar'i kerana mengandung penyatuan masyiah, iaitu menyamatarafkan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Diriwayatkan daripada Qutailah Al-Ansariyah, seorang sahabat wanita daripada kalangan Muhajirin. Okey. Bahawasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi lalu berkata, "Kamu musyrik kerana berkata dengan kehendak Allah dan kehendakmu dan demi Kaabah." Maka Rasul menyuruh mereka agar berkata, "Demi Rabbil Kaabah." Maka dan berkata atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Maknanya ada satu riwayat ni hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak lagi. Yang suka cakap macam ni kehendak Allah dan kehendak kamu, ataupun demi Kaabah, apa-apa semua ni, ini ialah kebiasaan percakapan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi. Sehingga Nabi ni tegur orang-orang Yahudi yang masih lagi duk ikut kitab dia orang, apa yang kamu ikut tu salah. Kalau kamu nak bersumpah kepada Kaabah, jangan sebut demi Kaabah, tapi sebut demi Tuhan Kaabah, iaitu Allah Ta'ala. Kebiasaan yang diorang lakukan. Dan berkata atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Maka wajib bagi seorang Muslim untuk tidak mengucapkan perkataan seperti ini dan perkataan yang sejenisnya, seperti ucapan seseorang, "Saya bertawakal kepada Allah dan kepada engkau." Sebenarnya dalam masyarakat kita, dia ada juga percakapan-percakapan ataupun dialog macam ni, kita bergurau apa semua, tapi dia bukanlah benda yang bermaksud tawakal yang bulat. Contoh, kita bercakap dengan kawan kita ataupun kita pergi jumpa satu orang, saya serah kencik lah macam mana pun, dari segi nak bahas dari segi akidah, percakapan kita tu ada problem juga. Tapi dari segi budaya, kita tidak bermaksud kita serah macam mana kita serah masalah kita pada Tuhan. Contoh, kita pergi mana-mana, kita pergi hospital ke, kita pergi klinik ke, doktor pun bagi tahu diagnose ini sakit-sakit kita, dia pun bagi tahu cara dia, apa rawatan yang kita kena ambil. Kita pun sebut, saya serah pada doktor lah, macam-macam mana pun. Kalau nak bahas dari segi akidah, tak boleh, sebab kita kena berserah pada Allah, bukan berserah pada doktor tu. Tapi dari segi uruf percakapan kita orang Melayu, bukanlah makna kata saya tak nak percaya dah Allah Ta'ala, saya percaya pada doktor dah, apa pada ni? Bukan maksud kita bercakap macam tu. Okay. Sebab dia bukan budaya. Tapi bagi masyarakat Arab, since dia sebut macam tu, dia sedang meletakkan hak tawakal kepada pihak tu. Sebab tu ia berkaitan dengan budaya, kebiasaan masyarakat Arab. Ataupun contoh dalam isu fiqh yang saya selalu bawa sini ialah berkenaan isu zihar dalam bab nikah kahwin ni. Masyarakat Arab, mereka ada satu aspek dalam bentuk penceraian, satu kaedah dia orang nak bercerai, dia orang akan zihar isteri. Dia orang tak nak bercerai secara terang-terangan. Lalu dia orang akan sebut, dia orang dah bosan dengan isteri tu, dia orang pun kata, "Hang ni macam mak hang." Itu cakap kita lah utara, tapi Arab tak cakap macam tu lah. Okay. Kalau Arab cakap macam tu, Arab tu duduk kat Kedah kot. Okay. Dia kata, "Anti ka zahari ummi." Dia kurang macam tu lah. Kamu ni macam mak aku. Perempuan tu bila mana dia dengar macam tu, dia tahu laki dia tak suka. Itu budaya masyarakat Arab. Macam kita bagi tahu dekat isteri kita, "Awak ni macam mak saya." Dia tak rasa kita sedang menceraikan dia ataupun kita sedang plan nak cerai dia. Bahkan dia rasa, baguslah. Maknanya saya ni perempuan yang dekatlah dengan dia. Ataupun kita kata, "Awak punya muka super macam muka mak saya." Bagi masyarakat Arab, dia sebut macam tu, maknanya dia sedang memahramkan isteri dia. Bagi masyarakat kita tak ada. Sebab tu zihar dia tak berlaku untuk orang Melayu. Belajar saja dalam fiqh adalah. Cuma untuk budaya Melayu dia tak berlaku. Sebab orang Melayu waktu dia memuji isteri dia dan dia menyamakan isteri dia dengan mahram dia, dia bukan bermaksud sedang berniat untuk menceraikan. Tuan-tuan boleh faham apa yang saya sebut tu? Bagi masyarakat Arab, bila mana dia kata atawakkalu alaika, aku bertawakal kepadamu, maknanya dia tak nak tawakal pada Allah Ta'ala, dia nak tawakal pada kawan tu. Beza dengan kita pergi jumpa doktor, kita kata saya serah pada doktor. Kita serah pada doktor, bukan makna kata lepas pada ni apa jadi aku akan berdoa, ya doktor. Aku tak akan berdoa macam tu. Doa pada Allah Ta'ala juga. Cuma nak katanya ialah beza percakapan, beza budaya dia tu.
Jadi isu ni untuk kes masyarakat Arab, dia memang serius. Dia memang benda serius. Macam kita jarang bersumpah. Bila mana benda tu dah teruk sangat, baru kita bersumpah. Budaya kita orang Melayu, kita tak akan bersumpah. Orang tipu kita, ataupun kita meniaga, pembeli tak puas hati apa-apa, biasanya kita akan argue dia dengan kita beri bukti. Saya dah bagi barang, ni mesej saya dapat order macam ni, dan harga yang dah kita deal macam ni, ini bukti dia. Tu orang Melayu punya style. Tapi Arab, demi Allah ini untuk kamu ya. Demi Allah dia tu tak guna. Itu ialah sumpah yang lalai. Sebab tu itu kebiasaan dia orang. Beli sayur je pun, beli sayur RM2. Kita tak puas hati, kita timbang, ni bukan RM2, ni RM1. Dia pun kata demi Allah inilah RM2. Itu budaya Arab. Kita tak ada kita beli sayur mana-mana tepi jalan. Ada orang jual sayur, orang kata demi Allah, demi Rasul, demi Kaabah, demi Tuhan Kaabah. Harga ni aku bagi kat hang je. Kita tengok dia ni 3 kali Jumaat, kita tak ada dia. Tiba-tiba bercakap macam ni. Okey, cuma nak katanya itu beza budaya. Itu beza budaya. Okey. Kesimpulannya ialah berhati-hati dalam percakapan supaya tidak berlaku kegelinciran sehingga boleh memberi kesan kepada akidah. Okey. Isu yang ke-8, asy-syafa'ah. Muka surat 325. Syafaat ialah memohon kebaikan untuk orang lain. Syafaat juga lawan kepada witir. Wasy-syaf'i wal watr dalam Al-Quran. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Syafa' maksud dia genap, witir maksud dia ganjil. Sebab tu salat witir 1, 3, 5, 9. Adapun salat-salat yang kita buat ni, maghrib witir lah, bilangan dia, bilangan. Bukan maghrib tu salat witir. Rakaat dia tu disebut sebagai witir. Isyak nanti kita buat dalam bentuk syafa'ah sebab dia berpasang-pasangan. 4, 2, 2. Okey. Ini dia nak bagi definisi lah. Iaitu seakan-akan pemberi bantuan yang menggabungkan permintaan dengan permintaan orang yang akan diberi pertolongan atau bantuan. Okey. Sekarang ni dia nak definisikan pada kita apa maksud syafaat yang nak dibahaskan. Muka surat 326, yang dimaksudkan dengan syafaat di sini adalah syafaat pada hari kiamat, iaitu memohon kepada Allah agar dia mengampuni dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang diberi syafaat. Syafaat yang paling besar ialah syafaat Nabi Muhammad untuk mereka yang berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Maksud syafaat yang kita nak bahas ni ialah ada satu pihak yang boleh menjadi kabel untuk kita dapat benda yang sepatutnya tak boleh guna kabel. Ampun dosa direct kepada Allah Ta'ala. Tapi ada beberapa golongan, ada beberapa peristiwa dan keadaan Tuhan jadikan orang ni, keadaan ni, waktu ni boleh menjadi pembantu untuk mendapatkan apa yang kita nak, iaitu pengampunan dosa. Contoh, orang yang betul mati syahid, dia betul mati syahid. Orang yang mati syahid, dia boleh menjamin beberapa orang ahli keluarga dia daripada masuk neraka. Itu hadis yang sahih. Adapun orang yang hafal Quran boleh tarik beberapa orang tu, itu hadis yang diragui. Cuma orang kita ni ramai percaya yang itulah. Ramai percaya sebab tu hantar anak tahfiz apa semua, sebab rasa dengan adanya anak ataupun zuriat yang hafal Quran ni, harapnya dia ingat kita. Tu pun kalau dia lepas. Kalau dia tak lepas, dia tarik kita yang dah elok, dah setapak masuk dalam syurga, dia pula tarik kita ke neraka. Sebab belum tentu yang hafal Quran ni betul-betul dia beramal dengan Quran tu. Okay, itu benda yang kita tahu. Tapi untuk orang yang mati syahid, dia memang ada peruntukan tu. Tapi syafaat yang nak dibahas ini ialah pemberi syafaat yang paling besar, iaitu Nabi Muhammad sendiri. Itu sebab Allah Ta'ala yang beri kepada dia kuasa syafaat pada waktu tu untuk mempercepatkan hisab di padang mahsyar yang dah lama. Okay. Dari segi bermanfaat dan tidaknya, syafaat terdiri daripada 2 jenis. Okay. A situ dia sebut syafaat yang diakui syariat yang bermanfaat bagi pemiliknya, iaitu syafaat yang memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat syafaat adalah: pertama, pemberi syafaat mendapat izin daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang diberi syafaat mendapat redha daripada Allah. Adapun dalil-dalil tentang syafaat tersangatlah banyak. Antaranya firman Allah Ta'ala surah An-Najm. Saya tak baca dah tu, dia punya dalil-dalil tu. Okay. Cuma nak katanya, kita ni dalam Islam ada tak konsep syafaat? Jawapannya ada. Cuma syafaat tu ada beberapa syarat.
Pertama, pihak yang nak beri syafaat tu memang Tuhan dah beri izin, iaitu Nabi Muhammad, orang yang mati syahid, dan beberapa golongan-golongan lagi lah. Yang kedua, orang yang diberi syafaat itu ialah golongan yang mendapat redha Allah. Kadang-kadang kita je rasa, macam kita bersembang kawan, aku minta syafaat kamu di akhirat nanti ni, kalau aku terlekat, kamu kena tolong. Takut dua-dua terlekat. Dua-dua terlekat jahanam. Tarik yang ketiga pula, geng kedai kopi dia tak dua, dia 3, 4, 5. Asal dua jadi berpasang-pasang pula. Okey. Yang pasti kita boleh sebutlah benda tu. Cuma kena pastikan orang yang kita nak minta syafaat tu, dia tu dapat redha Allah ataupun tidak. Okey. Syafaat yang ditolak dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya kerana tidak memenuhi syarat. Syafaat ini adalah syafaat yang berbuat syirik atau sejenisnya. Syafaat ini lemah daripada sarang labah-labah. Mereka menyangka bahawa sebahagian makhluk mempunyai kemampuan untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin dia. Inilah syafaat yang menyebabkan sesatnya kaum Nabi Nuh dan orang-orang musyrik sesudah mereka. Seperti mana yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, mereka mendakwa berhala-berhala yang ada sekeliling Kaabah, yang ada dalam rumah diorang, yang diorang ukir sendiri dengan tangan diorang, yang diorang buat sendiri dengan tangan diorang tu, itu juga ialah syafaat-syafaat untuk memakbulkan doa. Sebab tu bila mana ditanya kepada mereka, adakah kamu sembah berhala? Dia kata, dia orang sembah Allah Ta'ala. Cuma berhala ni menjadi syafaat kepada kami untuk mempercepatkan doa tu. Sebab tu kalau tengok Umar Al-Khattab, bila mana dia dah jadi Amirul Mukminin, dia tengok, orang kata apa, dia tengok kurma yang diadun dengan gandum. Dia macam satu kuih lah bagi masyarakat Hijaz ni. Kurma yang diadun dengan gandum ni, itu makanan bagi orang-orang Hijaz sikit. Tapi masa zaman sebelum datangnya dakwah daripada Nabi ni, antara berhala-berhala selain daripada berhala yang diukir daripada kayu ataupun dipahat di batu atau apa semua, berhala yang disembah oleh masyarakat Arab jahiliah ni ialah berhala yang diadun daripada adunan gandum dengan kurma ni. Dia macam kita lah, kita buat kuih kan, bentuk satu benda. Cuma kita makan lah kuih tu. Kita buat cookies ke apa semua, kita makan. Okay. Masyarakat Arab, dia buat dan dia letak sebagai sembahan. Dia buat bentuk elok. Sebab dengan gandum ni dia lagi mudah nak bentuk kan. Okay. Umar, dia teringat, hadis ni diriwayatkan daripada, asal ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia tengok Umar tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Dia pun tanya, apa wama yubkika wama yadhaka ya Amirul Mukminin? Apa yang menyebabkan kamu kadang-kadang ketawa, kamu kadang-kadang bersedih? Dia kata, aku ketawa kerana aku teringat dulu aku pernah tengok satu orang, dia sembah berhala, dia buat berhala tu daripada gandum dengan kurma tu, dia buat, dia pun sembah. Antara benda yang dia sebut dalam doa dia kepada berhala yang dia buat daripada gandum dengan kurma tu, berikanlah aku makanan, aku lapar. Dia doa pada berhala tu. Akhirnya dia tunggu tak datang-datang. Apa dia buat? Umar kata, dia cabut tangan berhala tu, dia pun makan. Habis berhala tu dia makan. Punya tak cerdik. Umar kata, teruknya kita jahiliah dulu. Sebab tu Umar ketawa. Dia sedih sebab kalaulah Nabi tak datang, kita duduk dalam bodoh tu sampai ke sekarang ni pun. Itu ialah benda yang kita boleh tengok dah. Cuma nak katanya ialah ini syafaat yang tertolak, benda-benda macam ni. Macam sebahagian masyarakat Melayu dulu, dia ada buat sajian, dia ada buat jamuan tertentu. Melayu kita belah Semenanjung ni tak ada sangat lah. Melayu belah tanah Jawa ni apa semua, dia banyak lah benda-benda macam ni. Berdoa juga, tapi jamu kemian tu buat juga. Letak juga, orang kata apa, sajian-sajian tertentu ni untuk memberi, orang kata apa, cepat sikit doa. Cuma dulu saya pernah pergi satu kawasan, tapi bukan Semenanjung, ni di Sabah, Sarawak, di Labuan. Mereka buat majlis tahlil lah, mudah ceritanya. Okay. Cuma tahlil dia lain sikit. Kita Perlis ni jarang-jarang jumpa tahlil melainkan rumah orang tertentu duk buat kot. Okay. Dia buat tahlil dia tu, dia pasang kemian dia tu berasak kuat kan. Lepas tu ada orang yang datang tu, dia tanya, ni sebab apa kemian ada?
Sebab tahlil belah-belah tempat kita ni negeri. Saya tak nak bahas boleh tak boleh tahlil tu. Dia kata kalau lepas tahlil nanti dia ada doa. Doa tu akan dibawa oleh asap kemian ni naik atas. Ni Melayu tempat kita, Melayu Semenanjung lah. Melayu bukan Semenanjung lah, Sabah, Sarawak apa semua masih ada duk buat. Tapi jarang-jarang lah. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Perbahasan syafaat yang ditolak dan tidak bermanfaat. Pada muka surat 327 ni sampailah pada muka surat 331, 32, 33 ni. Banyaklah beberapa muka surat dah sampailah habis 336. Dia bahaskan tentang silap faham sebahagian masyarakat, sama ada masyarakat Arab, khususnya masyarakat Arab lah. Cuma saya nak kaitkan dengan masyarakat bukan Arab pun, ialah melihat adanya pihak-pihak yang boleh memberi syafaat. Tapi syafaat itu ialah syafaat yang batil. Tapi sebab apa? Beri juga walaupun tahu batil. Sebab pernah berjaya dalam memohon syafaat kepada pihak itu. Ini tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Maknanya buat dengan cara tu dia rasa doa dia makbul. Macam kes tadi lah. Waktu saya pergi di Labuan tu, dia pernah rasa doa dia makbul kalau letak kemian berasap tu. Kalau tak letak kemian kurang makbul dia. Dia pernah mengalami benda tu. Jadi dia yakin benda tu. Itu benda yang sama di mana-mana pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok yang jenis letak sajian, yang jenis ada perasap-perasap ni di Semenanjung kita alhamdulillah dah kurang. Saya boleh katakan kurang lah. Saya tak kata officially-nya ataupun rasminya tak ada, tapi kurang. Benda tu kita tak buat. Tak ada. Tapi kalau di Kepulauan Jawa benda ni masih lagi kuat sampai sekarang. Sebab saya tengok sendiri dengan mata kepala sendiri. Waktu sebelum Ramadan di Jabatan Mufti ni kita ada pergi ke Yogyakarta ni. Yogyakarta ni adalah satu wilayah di Indonesia yang ada sistem beraja. Dia ada banyak wilayah di Indonesia ni tak ada sistem beraja lah. Dia kena pilihan raya, angkat orang kata apa dia punya wakil rakyat dia lah. Okay. Cuma Jogja ni dia ada raja dia sendiri. Dan tuan-tuan kena tahu antara raja ataupun sultan yang paling panjang nama di dunia ialah Sultan di Yogyakarta. Saya pun tak ingat nama dia. Cuma saya tahu nama dia ialah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang ada sekarang tu 10. Tapi nama dia yang panjang tu panjang lah. Satu muka surat lebih kot. Sinurun apa semua, Al-Arif Billah semua ada. Panjang. Tapi dia lah sultan yang paling panjang namanya. Kita masuk dalam keraton tu istana dia.
Dia Islam. Tapi kita kena tahu Jawa ni dia pernah jadi Hindu, dia pernah jadi Buddha dan Islam lah sekali. Okay. Bila mana kita masuk keraton, dia akan ada dataran dia, dataran istiadat dia apa semua, dan dia akan ada ukiran-ukiran yang menunjukkan Hindu pernah menapak sini, Buddha pernah menapak sini, dan Islam lah sekali. Okay. Cuma di setiap penjuru-penjuru tu termasuklah dia punya hamba abdi dia, sebab dia orang masih lagi ada sistem hamba abdi dalam istana tu yang tak pakai slipper tapi pakai kemas lah. Dia orang ada pangkat tapi tak ada gaji. Teruk juga kan. Ada pangkat tak ada gaji, buat apa kerja? Tapi tapi dia nak kerja lah situ. Okay. Tapi ada pangkat, dia ada kemasyhuran dia lah. Okay. Ada tempat-tempat tu kita tengok macam dia bungkus elok, dia letak macam dalam satu daun, ada makanan dalam tu. Bila mana kita tanya, ini ialah dipanggil sesajen ataupun sajian lah. Masih lagi dibuat walaupun Islam sudah lama menapak dan arus yang melawan, orang kata apa, pengamalan itu ialah arus yang agak jelas. Kan kita tahu kan Jogja ni ialah bandar berdirinya Muhammadiyah di Indonesia ni, Kiai Ahmad Dahlan tu. Tapi nak kata tak boleh buang sampai sekarang. Sebab apa? Sebab berhasil buat benda tu jadi. Dan dia menjadi amalan kebiasaan dia orang. Bila mana ada apa-apa, dia orang akan letak sajian tepi-tepi, celah-celah tu apa semua, dia macam ada. Tapi dia letak tak banyak lah portion dia tu. Dia macam sikit je lah, macam sushi Jepun tu, tapi dia ada makanan-makanan di dalam tu. Okay. Cuma dia buat. Yang buat tu bukan umat Hindu. Yang buat tu ialah Muslim. Dan dia orang rasa itu pelengkap kepada doa. Kalau tak buat macam tu, dia rasa macam doa tu tak berapa mujarab sangat. Dia kurang mujarab. Macam orang kita lah, bila mana doa pendek je dia rasa macam okey ke doa tadi. Tak puas doa, bagi panjang sikit doa tu. Contoh kalau jumpa orang berubat, kan Nabi ajar dalam hadis kan, bila mana kita jumpa orang sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi pergi ziarah dia, Nabi hanya doa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Maksudnya, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Selesai. Doa selamat untuk kawan tu. Kalau kita buat tempat kita sekarang, orang akan rasa macam ringkas. Kita 2 ekor kambing duk buat maka Allahumma shfi Sa'dan je. Bagi panjang sikit, bagi berlenggok-lenggok sikit. Okay, itu sebab dia rasa tak lengkap benda tu. Okay. Itu budaya, itu bukan daripada agama. Tapi saya taklah kata semua budaya itu salah. Okay. Nanti kita akan tengok perbahasan dia, syafa'atul uzma tu apa dia, dan last kali kita akan masuk salah satu daripada bab yang boleh mengganggu gugat juga tauhid uluhiyah ni ialah ruqyah, iaitu jampi. Cuma kita berpada situ je untuk malam ni. Kita kira berhenti pada muka surat 327. Kita akan sambung situ balik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.